Saya pernah cerita pasal AAA, tu masalah saluran darah. Itu bukan kanser. Kali ni saya nak cerita pasal kanser. Ada satu jenis kanser, kanser usus. Kenapa kena tahu kanser usus ni? Kanser usus boleh jadi ada simptom ataupun tak ada simptom. Biasanya tak ada simptom. Sebab kanser ni kebanyakannya tak ada simptom, tak ada rasa sakit. Janganlah sebab tak ada sakit, kita tak pergi jumpa doktor. Tak ada sakit pun doktor, betul ke saya ada masalah ni? Boleh kanser ke? Tak semestinya sakit. Kalau ada sesuatu yang lain je, pergi jumpa doktor terus. Sebelum saya cerita kenapa boleh dapat simptom-simptom tu, macam mana boleh terjadinya gejala-gejala simptom-simptom tu, kita cerita pasal anatomi sikit. Usus ni usus besar. Biasanya kalau kita cakap pasal kanser usus, kita refer kepada usus besar. Usus kecil pun ada kanser juga, tapi yang saya nak cerita kali ni adalah usus besar. Saluran makan kita sampai ke perut, usus kecil, kemudian sambung ke usus besar. Usus kecil kita pun dah panjang. Proses. Waktu tu makanan kita masih lagi dalam bentuk cairan. Sampai ke kawasan sebelah kanan bawah, kita panggil right iliac fossa. Biasanya ada appendix dekat situ. Sakit appendix mesti kat situ. Mula-mula appendix dulu, kemudian cecum, kemudian ascending. Lepas tu transverse colon, dia melintang. Kemudian descending colon, dia menurun balik. Terus sigmoid colon, dia bentuk macam S. Kemudian rectum sebelum sampai ke anus, tempat saluran nak berak tu. So, kalau sebelah kanan ni, kebanyakan yang ada dekat situ adalah air-air, cairan-cairan. Dia lembut lagi. Kita dah kunyah-kunyah, proses, gastric acid semua, sampai kat usus kecil, proses lagi, sampai kat usus besar. Sambung proses pencernaan tu, kita akan absorb daripada usus besar tu sendiri. Jangan cakap usus besar ni tak berguna. Usus besar ni berguna. Dia mencernakan makanan kita sambil-sambil ada bakteria-bakteria baik yang membantu pencernaan juga. Kemudian kita serap-serap ion, serap-serap vitamin. Kiranya proses terakhir lah untuk proses pencernaan ni ada kat usus besar. Tu sebab awal-awal ni sebelah kanan ni ascending semua ni ada air lagi, dia masih cair lagi, najis tu masih cair. Bila sampai ke transverse, dia dah makin lama dah makin banyak serap air. Bila dia dah serap, dia makin kering, dia jadi keras. Tu sebab daripada transverse ni ke descending dia dah makin keras, dah makin jadi najis yang sebenar lah. Najis yang kita tengok tu lah yang keluar tu. Kalau lama sangat dia simpan, maksudnya lama sangat tak buang air besar, dia makin lama makin dia serap air. Makin serap, dia jadi keras lah. Itulah punca dia dapat jadi najis keras. Constipation tu, sembelit tu sebab tak berak lama. Habit tu tak bagus. Kalau boleh dalam setiap hari ada berak ataupun 2-3 hari sekali kena buang air besar. Apa yang jadi kalau kanser usus ni? Saluran ni kita bayangkan macam terowong, air banyak dia boleh lalu. So kalau makin lama dia makin serap, dia jadi makin keras. So kalau ada sumbatan, dia macam ada roadblock kat depan tu, dia tak boleh nak lalu. Itu yang boleh jadi sembelit juga. Kadang-kadang sembelit yang menyebabkan kanser. Ada juga kita kata kanser ni yang menyebabkan sembelit. Kita bayangkan satu laluan tu besar ni, laluan yang besar jadi laluan kecil. So laluan kecil tu, itulah yang menyebabkan najis jadi macam tai kambing, kecil-kecil, seketul. Itu tanda-tanda. Tanda satu lagi, sekejap dia cirit-birit, sekejap dia sembelit. So maksudnya dia dah sempit dah lubang tu. Najis keras dah tak boleh turun, tak boleh keluar. Najis air je, cirit-birit saja yang boleh keluar. Itu pun tanda-tanda. Ataupun rasa nak berak tapi bila pergi toilet tak keluar. Kita panggil tenesmus. Kadang-kadang najis tu ada campur-campur dengan darah. Itu pun tanda-tanda juga. So benda-benda ni kena tahu, kena cek segera, pergi jumpa doktor. Apa yang kita buat, kolonoskopi. Kita masuk kamera, satu wayar panjang, hujung dia ada kamera, masuk, kita tengok kat laluan tu daripada bawah, anus, rectum, sigmoid, descending, transverse sampai ascending, sampai cecum. Kita nak tengok ada ketumbuhan ke, ada kesempitan, penyumbatan ke. So benda-benda ni kena tahu supaya kita dapat buat tindakan lanjutan, pergi jumpa doktor. Doktor boleh cek, boleh buat pemeriksaan yang rapi. Kalau masih awal lagi, insya-Allah senang untuk kita treat. Tapi kalau dah stage 3, stage 4 dah lambat. Tapi kita boleh bantu, insya-Allah. Yang penting kena pergi jumpa doktor segera. Makan kena yang bagus, fiber jangan lupa, buah-buahan, sayur-sayuran, jus ataupun apa. Okey.